Hai, Assalamualaikum, anda bersama saya Farah dan mari kita lihat apakah berita dalam dan luar negara dalam arena teknologi yang menarik sepanjang minggu lalu. Baiklah, untuk berita minggu ini, kita mulakan dengan hampir 500 jenama telefon pintar telah pun meninggalkan pasaran sejak 2017. Mengikut laporan Counterpoint terkini, pada kemunculan arena telefon pintar tahun 2017 yang lepas, terdapat sekitar lebih 720 jenama telefon pintar di pasaran. Namun hari ini, pada tahun 2023, setelah selang beberapa tahun, hanya terdapat lebih 250 jenama sahaja di pasaran. Apa yang terjadi sebenarnya ni? Laporan memperlihatkan hampir 500 jenama telefon pintar telah pun menamatkan penawaran dan operasi mereka seperti Lumia, BlackBerry dan LG. Seterusnya, pada minggu lalu juga, Intel telah memperkenalkan chip pemprosesan generasi ke-14 mereka yang dinamakan Meteor Lake. Khusus untuk komputer riba, chip ini dibina dengan proses Intel 4 7nm, kini terdiri daripada 4 komponen utama iaitu SoC tile, Compute tile, Graphics tile dan juga I/O tile. Keempat-empat bahagian ini mempunyai fungsi yang sama seperti sebelum ini tetapi dengan beberapa perbezaan yang menarik. Komputer riba yang dikuasakan dengan chip Meteor Lake ini dijangka akan tiba sekitar penghujung tahun ini dengan beratus rekaan serba baharu dari nipis dan ringan akan diperkenalkan sepanjang tahun 2024. Berita minggu ini diteruskan lagi dengan Microsoft telah pun memperkenalkan Surface terbaru mereka yang dinamakan Microsoft Surface Laptop Go 3. Komputer riba ini dikatakan mempunyai ketahanan bateri sehingga 15 jam lamanya serta dilengkapi dengan skrin 12.4 inci. Dipadankan juga dengan Intel Core i5 1235U, grafik Intel Iris Xe, memori sehingga 16GB RAM dan storan sehingga 256GB. Beratnya pula hanyalah sekitar 1.1 kg sahaja. Ciri lain adalah ia menyokong pengecasan 35W dan kamera web 720p. Ia ditawarkan dengan 4 pilihan warna dan dijual pada harga bermula sekitar RM3,744 sebuah. Selain itu, pada minggu ini juga, Menteri Komunikasi dan Digital telah pun bertemu dengan Grab dan Foodpanda untuk membincangkan tentang beberapa perkara yang berbangkit. Ini termasuklah dengan penghantar makanan yang bertugas menggunakan lesen tamat tempoh serta motosikal yang tiada insurans. Untuk mengatasi masalah melibatkan lesen dan insurans, pihak Grab dan Foodpanda akan mengusahakan beberapa penyelesaian termasuklah memaparkan notifikasi peringatan kepada para penghantar. Masih kekal di berita penghantaran makanan, Grab dikabarkan bakal mengambil alih operasi Foodpanda di Malaysia dan beberapa negara berhampiran. Menurut Delivery Hero, mereka masih dalam perbincangan untuk menjual sebahagian perdagangan Asia mereka. Mengikut laporan awal juga, harga jualan operasi Foodpanda dijangka mungkin bernilai lebih RM4.99 bilion. Namun, ia tidak dinyatakan siapakah pihak yang terlibat dan pihak Grab juga tidak mengeluarkan sebarang komen tentang spekulasi tersebut. Baiklah, beralih kepada berita sains pula. Ketika ini hanya terdapat 150 ekor harimau Malaya liar yang masih hidup di dalam habitatnya. Aktiviti manusia khusus dalam sektor perladangan adalah antara penyumbang utama harimau Malaya kini diancam kepupusan. Bagi mengelakkan ini berlaku, Perkhidmatan kini memulakan program permanian beradas di Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan NWRC yang terletak di Sungai. Walaupun program permanian beradas ini sudah pun dimulakan, usaha Perkhidmatan dan NWRC ini masih belum menunjukkan kejayaan. Selain program ini, kerajaan juga menggandakan usaha menentang pemburu haram menerusi pasukan Malaysian Tiger Task Force MyTTF dan Ranger Community yang dianggotai veteran tentera, veteran polis, orang asli dan penduduk setempat. Baiklah, jika anda masih ingat lagi, pada tahun 2021, media sosial pernah dilanda dengan demam NFT. Token yang tidak boleh diubah ini dinobatkan sebagai pelaburan baharu yang menguntungkan. Namun, di penghujung tahun 2023, Depgamble melaporkan 95% koleksi NFT di pasaran sekarang langsung tidak mempunyai nilai. Hanya sekitar 1% koleksi NFT yang didapati mempunyai nilai melebihi $1,000 pada waktu ini, seperti koleksi board app Yacht Club. Namun, walaupun demam NFT sudah pun berakhir, masih terdapat koleksi-koleksi baharu dilancarkan tahun ini. Berita diteruskan lagi dengan kerajaan telah pun melancarkan secara rasminya Dasar Teknologi Nuklear Negara 2030. Ini sekaligus akan perluaskan lagi sumbangan dan penggunaan teknologi nuklear kepada produktiviti Malaysia, di samping terus memacu inovasi dan pembangunan bakat berkemahiran tinggi di Malaysia. Inisiatif ini juga dijangka akan menjadi asas dalam penggunaan teknologi nuklear secara aman di Malaysia.
Kerajaan juga menyasarkan peningkatan penggunaan teknologi nuklear ini sehingga 40% menjelang 2030 kelak. Seterusnya, melalui data terbaru Dapatan Banci Malaysia 2020, terdapat 11.8 juta orang yang menggunakan data mudah alih untuk capaian internet. Angka ini adalah daripada 13.6 juta responden berumur 15 tahun dan ke atas. Ini sekaligus memperlihatkan telefon pintar kini menjadi salah satu cara utama untuk mencapai internet oleh rakyat tempatan. Ia diikuti oleh 5.3 juta pengguna mengakses internet di rumah dan 2.6 juta responden yang mengakses internet di tempat kerja. Lokasi akses lain yang turut digunakan untuk capaian internet adalah termasuk kemudahan akses internet percuma, pusat pendidikan, rumah orang lain dan kemudahan akses internet komuniti. Sebagai berita penutup untuk mingguan aman sekali ini, OpenAI telah pun memperkenalkan lagi satu versi baharu kecerdasan buatan berbentuk generatif dari teks ke gambar yang dinamakan sebagai DALL-E 3. Melaluinya, pengguna boleh menulis beberapa arahan berasaskan teks dan seterusnya ia akan menjana gambar. Malah, pengguna turut boleh menggunakannya bersama ChatGPT sekaligus memudahkan lagi proses kreatif dalam menjana gambar melalui input ChatGPT sendiri. DALL-E 3 ini bakal ditawarkan kepada pengguna yang melanggan ChatGPT Plus seawal Oktober ini. Sekian saja untuk berita mingguan aman sekali ini. Saya Farah dan semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye!